muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17. Kita duduk dalam bab Majaa fi syafa'ah, iaitu bab pada menyatakan tentang syafaat. Tentang syafaat. Kuliah kita yang lalu pada 2 hari bulan 1 2021, betul orang? 2021 bulan 1 lah, bulan apa? Bulan 12 lah. Tuan-tuan pergi mana ni? Tuan-tuan pergi mana ke? Ustaz pergi mana? Baik tuan, dia cerita bab syafaat. Syafaat ni apa? Macam saya doa abang kepada tuan-tuan lah. Syafaat ni dia kabel. Tu nak bagi faham. Syafaat ni dia kabel. Yang kita duk kata syafaat Nabi lah apa semua ni, bukan pertolongan, bukan Nabi pitolong kita nak hampir masuk dalam syurga. Bukan. Sebab Nabi ni dia pun bukan pemegang kunci syurga dan neraka. Itu bukan kerja Nabi. Nabi ni dia boleh recommend kepada Allah. Itu syafaat. Maknanya Nabi boleh panggil kita, Nabi kata mai, ini Allah Ta'ala. Nabi boleh tunjuk kat kita. Panggil apa nama? Panggil kita pergi kepada Allah Ta'ala. Nabi boleh habang ya. Nabi kata, Tuhan ni hamba saya ni Tuhan. Kalau boleh ejeh, kita kira nak ejeh ya. Tak, kalau boleh ejeh, biar dia boleh masuk dalam syurga ke apa ke, dia ni bagus apa. Lagu tu, yang tu nama dia syafaat. Boleh faham tak sekalian? Bahasa Melayu kita kabel lah. Orang dalam, bahasa kemai sikit, orang dalam, pasal menteri orang kita. Kan ada juga tu ya. Kan kita pun kata orang dalam boleh ejeh, kita kira nak ejeh ya. Jadi itu makna dia syafaat. Yang kita doa harap syafaat hari kiamat, syafaat padang mahsyar apa semua, yang tu. Betul sekalian. Bukan masuk dalam syurga lagi. Tu nak harap, tu nak bagi Allah Ta'ala kenal kita. Yang tu je nak bagi tolong pemudah cara. Itu yang kata syafaat ni. Baik, saya nak baca hadis. Kalau dalam kitab Rumi tu hadis yang panjang tu, hadis yang besar tu, sebelum kita nak huraikan yang seterusnya tu kan. Kita akan bertemu pada fayaqulun nasu ba'dhum, betul ya? Oh mana? Kan betul Haji, betul kan. Okey, saya nak baca hadis mula-mula balik kan, bagi ni balik dah sampai 11 bulan. Yang tak main ni dia pakai lupa lagu tu ya. Baik, hadis dia cerita apa tuan-tuan? Hadis atas panjang tu. Hadis dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Satu hari Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia duduk dengan kami waktu tu, tiba-tiba didatangkan kepada dia dengan sepinggan laham, sepinggan daging. Orang bawa mai daging bakar bawa mai kepada Nabi. Farufi'a ilaihi dhira' fa'akalahu. Nabi SAW pun dia pun sinti lengan lah. Untuk apa? Untuk nak makan yang daging orang jamu dia ni. Wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsah. Maka dimakan akan dia dan adalah ia yang diperkenankan, maka digigitnya daripada akan sebagai gigit. Nabi SAW dia jenis dia, kalau dia berkenan dengan makanan tu, dia nanti akan makan. Entah sekalian. Bila orang kata ya Rasulullah sila makan, okey, dia pun terus ambil. Dia tak ada duk tunggu lama lah apa semua, tak ada. Dia mana dia berkenan dia nanti akan ambil. Itu cara Nabi SAW. Summa qal, kemudian sambil makan tu Nabi kata apa? Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Sambil duk makan, sambil duk tokak daging apa semua ni, Nabi kata, aku ni sebenarnya, Nabi kata, kalau hampa nak tahu, aku ni Allah Ta'ala lantik aku sebagai sayyidun nas. Sayyidun nas makna dia penghulu manusia yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti, waktu kita pakat duk berhimpun di padang mahsyar ni, aku di antara tugas yang Tuhan bagi ke aku ni, aku jadi penghulu. Penghulu kepada seluruh manusia. Maknanya besar lah. Kan? Nak apa kat kita tuan-tuan? Nabi SAW ni daripada segi adab dia, waktu makan ni memang akan menyembang. Tak ada lagu tu ya? Kan? Nabi ni tempat antara Nabi suka bersembang, tempat makan lah. Kan? Tapi makan pun sambil duk menyembang sambil makan. Jangan kita duk menyembang, makan tak makan pun. Kan kira duk menyembang apa semua, saya duk kuih ustaz dengar saya nak abang ni, betul ya, kita pun duk tunggu dah lauk nak makan ni, kita pun lapar juga, tapi duk dengar dia cerita punya pasal hak panas jadi sejuk, yang tu tak kena.
Kan? Memang waktu boleh sembang, bukan tak boleh sembang, tapi jangan sampai dia banyak masa tangguh ya. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata hal tadruna limadzaka. Nabi kata hangpa tahu dah apa yang aku habang kat hangpa ni? Kan? Nabi bila habang dekat sahabat Nabi dah waktu makan tu, sambil-sambil tokak daging tu, Nabi kata aku nanti ketika mana hari kiamat, waktu kita di padang mahsyar, Allah Ta'ala bagi aku jadi penghulu kepada seluruh manusia. Hangpa tahu dah cerita ni? Nabi tanya macam tu kepada sahabat. Lepas tu Nabi kata yajma'ullahu an-nasal awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Nabi kata hari kiamat ni antara tempat dia akan dikumpulkan kita semua di padang mahsyar, mula daripada an-nasul awwalin, daripada manusia mula-mula Nabi Adam tu, daripada kaum Nabi Adam apa semua, wal akhirin, dan juga kepada umat aku yang last sekali. Siapa yang mati last sebelum dunia ni kiamat, semua ni akan dihimpunkan di satu padang ni. Fi sa'idin wahid, maknanya satu bumi yang mendatar, satu padang yang panas, satu tempat yang lapang, semua orang nanti akan duduk di situ. Siapa yang pernah hidup atas dunia ni semua akan berhimpun di tanah, Nabi kata. Fayusmi'uhumud da'i, dan di saat itu dia kata maka memberi dengar akan mereka itu oleh yang menyeru. Dan di waktu tu para malaikat ni dia akan suruh, dia akan panggil kumpulan ni, dia akan panggil kumpulan ni. Dia jadi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah duduk di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah ni kan sebelum kita nak berangkat ke Mina, malam tu nanti kita akan pergi untuk nak kutip batu apa semua ni. Tuan-tuan nampak puluhan manusia, ribu manusia duk ada tuan-tuan. Kan waktu tu pernah lah kita dah naik naik bas daripada Maktab, lepas tu dengan jam dah apa semua, ada terlena atas bas pun ada, tiba-tiba celik-celik mata gelap, Nabi kata boleh turun lah tang ni, duduklah tang mana-mana. Jadi kita duduk, bila duduk ramai ni tuan-tuan sekalian, dengan penat, dengan apa, syagi petugas tabung haji ni, dia nanti akan bawa hela apa, dia buh dipakit, dia akan apa, dia kata okey ni mata 83 duduk tang ni, dia duduk macam tu. Macam itulah gambaran pada mahsyar ni. Kita duduk dengan ramai orang sambil duduk tengok kumpulan kita, sambil duduk tengok bini kita pun duduk cari tak mana, sebab nampak semua sama. Takut lagi duduk pegang bini orang lain ke apa ke, takut juga. Jadi begitu untuk sekalian. Itu gambaran dia. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata waktu kita pekat berdiri di padang mahsyar ni, tuan-tuan, ramai ni duduk dengar, malaikat duduk panggil, ni apa-apa tak semayang, hampa duduk orang ni, apa-apa, jadi macam tu. Wayanqadhuhumul basar, semua pakai duk tengok, duk cangok, tak tahu nak pergi ke mana, tuan-tuan sekalian. Apa nak jadi kat kita ni tak tahu. Watadanu syamsu minhum, dan di saat itu Nabi kata apa? Allah Ta'ala buat turun matahari ni sikit sampai sejengkai duk atas kepala kita. Matahari ni Tuhan buat turun. Kita nampak ni panggung-panggung kepala, duk nampak matahari duk mai pelan sampai sejengkai atas kepala. Dan matahari di saat itu dia tidak bersifat macam mana dia ada sekarang. Sekarang ni dia bersifat apa? Lagi mana dia dekat dengan kita, dia bersifat membakar. Matahari di saat itu tak membakar, dia cuma bagi panas, kita berpeluh je. Dia mula mai berpeluh dah. Peluh tu pun kita pun dah rasa tak selesa dah. Fabalagha an-nasa minal gham wal kar ma la yutiqu wa la yahmilun. Dan Nabi kata juga, Nabi kata sampai orang waktu tu mula duk berasa resah dah. Hak duduk di padang mahsyar ni mula duk berasa resah dah. Pasal peluh dah, makin lama makin duk banyak. Kita duk dengar tuan-tuan dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? Siapa yang duduk atas padang mahsyar, bila peluh dia dah mula banyak apa semua ni, maknanya atas dunia amalan kurang. Tuan-tuan pegang tu satu ya. Atas dunia peluh tak apa. Ni di padang mahsyar tu. Bila peluh dah mula main ke kaki, bila peluh dah mula nak tenggelam ke kepala lutut, bila peluh dah mula sampai ke pinggang, bila peluh dah mula nak sampai ke dada, ada orang yang peluh ni mula sampai ke hidung apa semua ni, duk tenggelam dengan peluh dia ni. Maknanya amalan atas dunia ni dia buat sikit. Yang kita takut. Jadi dia peduk risau macam tu. Dah lah risau tu satu, dengan orang ramai, dengan bersesak-sesak, tak tahu nak pergi ke mana, dengan lemah perut, dengan lemah apa semua duk ada ni, nak pergi tak mana ni. Dia jadi macam tu, siapa nak tolong kita ni? Rimai sungguh duk ramai-ramai lagu ni. Dia jadi tak selesa tempat tu.
wala yahtamilun, dia tak sanggup dah nak duduk di padang mahsyar. Kemudian fayaqulun nasu ba'dhum li ba'd ala tarawna ma qad balaghakum, maka berkata orang setengah mereka itu bagi setengah yang lain, tiadakah kamu sekalian lihat apa sesungguhnya sampai kepada kamu? Tiba-tiba ada satu orang yang agak cerdik sikit, dia kata ni, kita ni takkan nak duduk macam ni kot. Dia kata takkan hampa tak ada idea apa-apa kot untuk nak selesaikan ni masalah kita dengan pening kepala duduk tangan ni. Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, lah ni kita pergi cari siapa-siapa yang boleh tolong kita pergi habaq kat Tuhan sat. Kami tak sanggup nak duduk lama-lama tangan ni. Nampak tak sekalian? Ni di padang mahsyar ni kan, dia ada orang macam ni, dia ada Tuhan bagi akal kepada dia, dia boleh jadi lead, dia boleh jadi leader. Maknanya dia nanti akan cari idea. Dia kata ni kita duduk macam ni takkan apa nak duduk dengan serabut logo ni, takkan apa tak boleh nak fikir kita pergi jumpa Tuhan kah, ataupun kita cari siapa-siapa yang boleh bawa kita kepada Tuhan. Kita nak abang kat dia, kita dah tak sanggup nak duduk tangan ni dah. Yang ni yang nak cari syafaat. Fayaqulun nasu ba'dhuhum li ba'd alaikum bil adam, alaikum bi adam. Lah ni hampa takkan tak tahu atas dunia dulu kita manusia, Allah Ta'ala hantar Nabi. Betul tak betul? Dia berkata betul. Lah ni jom kita pergi cari Nabi tu, kokok dia boleh tolong kita. Mereka pun terus pergi cari Nabi Adam. Tuan-tuan nak cari taman, Nabi Adam tengah-tengah ramai ni. Tapi yang kata mereka ni perosah cari juga. Pasal apa? Pasal padang mahsyar memang waktu tu waktu yang memang kita akan usaha nak cari siapa yang boleh bantu kita. Kita akan cari. Fayatuna Adam. Yang ni baru kita baca. Okey, kita mula. Fayaqulun nasu ba'dhum li ba'd ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Baru kita masuk tajuk. Maka berkata orang-orang itu setengahnya bagi setengah yang lain, tidakkah sekalian kamu lihat apa yang mengenai sekalian kamu? Dia kata, ni hampa tak nampak ke apa jadi kat kita ni? Aku tak tahan nak duduk ni, hampa ni boleh tahan ke duduk macam ni? Semua pakat tak tahan lah tuan-tuan sekalian, pakat duduk dalam peluh masing-masing tu. Tidakkah sekalian kamu nampak akan apa yang sampai pada diri sekalian kamu? Kenapa sekalian kamu tiada rundingkan dan fikirkan siapa yang boleh bagi syafaatkan sekalian kamu kepada Tuhan kamu, supaya mudah-mudahan lepas kita daripada huru-hara ni? Kan? Katalah yang pencari zat, siapa-siapa yang boleh tolong kita ni? Dan tentu kita akan masuk dalam syurga. Kalau kena orang yang boleh bantu kita, selesai kita tanah ini. Maknanya mudah kita masuk dalam syurga. Ataupun yang masuk neraka dengan jalan berhisab dan lainnya. Kalau tak ada nasib kita, kita tak berjumpa dengan orang yang boleh tolong kita, neraka tempat kita. Hamba nak masuk neraka kah? Lagu tu punya dia duduk main. Kan? Kita duduk habang kat ramai-ramai ni. Fayaqulun nasu ba'dhum li ba'd alaikum bi adam fayatuna adam anta abul bashar khalaqallahu biyadihi wa nafakha fik min ruhi wa amara al malaika fasajadu lak ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagana. Tuan-tuan, bila dah ramai-ramai ni duk cari siapa nak tolong kita di padang mahsyar, depa dapat idea, depa nak cari Nabi Adam. Bila depa jumpa Nabi Adam, depa minta kepada Nabi Adam. Yang ni yang depa minta pada Nabi Adam ni. Berjumpa tuan-tuan sekalian, tapi dalam berjumpa tu tak tahu lama mana. Tak tahu lama mana sebab nak cari ni jutaan, bukan jutaan, boleh katakan atas dunia ni semua manusia duk ada datang tu. Nak berjalan dia susah satu macam, lepas tu nak cari Nabi Adam pun satu macam susah tuan-tuan sekalian. Tapi duk cari juga. Nabi kata apa? Nabi kata perosah cari sampai jumpa. Bila jumpa, mereka minta apa kepada Nabi Adam? Bila sudah berkata setengah mereka itu bagi setengahnya seperti yang di atas itu, lalu berkata setengahnya orang bagi setengahnya, lazim oleh sekalian kamu dengan Adam, jom kita pergi cari Nabi Adam. Dan pada satu riwayat mengatakan pergi sekalian kamu kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka pergi mereka itu kepada Nabi Adam dan dicari di dalam makhluk yang ramai-ramai itu. Bila sudah mereka itu jumpa akan dia, lalu berkata mereka itu baginya. Bila mereka dah berjumpa dengan Nabi Adam, mereka panggil Nabi Adam, hai Adam,
engkau bapa sekalian manusia, dan engkau dan sekalian kami ini anak cucu kamu. Mereka klaim kepada Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam, mereka kata tu Nabi Adam, jom kita pergi jumpa mereka. Jumpa dia, pakat dia kata, wahai Nabi Adam, kamu ni adalah bapa kepada seluruh manusia. Kami ni cucu kamu lah. Kami ni anak cucu kamu. Yang kata Nabi Adam, dia klaim macam tu. Dan satu riwayat yang lain mengatakan pergi, dia kata, dan pada satu riwayat yang lain, dan kasihanilah kami, sesungguhnya engkau itu telah dijamin Allah Ta'ala dengan tangan kudratnya. Dia puji Nabi Adam. Dia berkata, wahai Nabi Adam, engkau dijadikan Allah Ta'ala dengan tangan kudratnya. Maknanya Tuhan tak bagi makpak kepada kamu. Maknanya lebih daripada orang lain lah. Kan? Dan ditiupnya padamu daripada nyawanya, yakni diberikan akan dikau jiwa yang menjadikan engkau bersifat haya. Maknanya engkau dijadikan dalam keadaan tidak melalui proses manusia. Manusia ni nak kena menikah, lepas tu nak kena bersama, lepas tu baru mengandung, lepas tu dapat anak. Tapi kau dah Adam ni, engkau ni special. Dia duk puji Nabi Adam. Kok Nabi Adam boleh tolong dia. Tuan-tuan, nak abang apa ni? Yang tuan-tuan duk dengar lagu duk kerut day ni, kan? Tuan-tuan pun duk fikir, ustaz ni nak cerita apa? Nak cerita betapa teruknya kita ketika mana di padang mahsyar. Ni kita nak kena jumpa ni. Ni kita nak kena tempuh, tuan-tuan sekalian ni. Kita berdiri ramai-ramai di padang mahsyar, lepas tu kita pun dalam keadaan hisab ataupun amalan kita pun kurang, yang tak boleh ada siapa pun nak bagi naungan pada kita. Waktu tu tak ada siapa boleh tolong. Bila tak ada siapa boleh tolong, kita duk fikir, dah tak ada siapa boleh tolong, siapa nak tolong kita ni? Tiba-tiba ada satu idea di kalangan ramai-ramai kita ni, dia kata, jom kita pergi jumpa Nabi. Mereka pun cari-cari Nabi Adam, jumpa Nabi Adam. Bila jumpa Nabi Adam, takkan mereka terus nak pergi runtun Nabi Adam, tolong kami Zat? Tak, mesti mereka nak puji dulu Nabi Adam. Nak bagi dia tolong kita. Macam kita atas dunia ni lah tuan-tuan sekalian. Kita nak pergi jumpa orang yang boleh bantu kita, takkan nak angkat kod telefon aja. Hello, Assalamualaikum. Ni orang Betunam ni. Hang tolong aku Ustaz. Dia kata, hang siapa? Jam kita. Kan? Walaupun dia ni orang besar, dia kenal orang besar, tiba-tiba kita pula tak ada duk bagi manis mulut ke, buah tangan apa sikit, tak ada. Kan? Cara orang tua-tua macam mana? Kita pergi jumpa dia. Telefon dulu. Ni, Assalamualaikum. Sihat ke? Tu ayat tu. Sebelum nak minta tolong tu. Sihat ke? Tak sihat tak? Bila free tu boleh nak pergi ziarah tengok sajalah, lama tak berjumpa. Tu ayat kita tu. Kawan tu pun tahu dah datang apa pula depa ni nak garing apa ni. Nampak tak sekalian? Jadi bila kita pergi tu takkan nak pergi tangan kosong. Kurang-kurang bawa lah ikan tamban masin Pulau Kedah bagi kat dia sebungkus. Yang tu je. Tu. Jadi depa ni pun macam tu. Tapi takkan depa nak keluar mai atas dunia pergi cari tamban Pulau Kedah bagi kat Nabi Adam pun. Kan, maknanya dia pergi kat Nabi Adam, dia puji, wahai Adam, kamu ni adalah apa, kami main daripada kamu, kami ni anak cucu kamu. Duduk abang macam tu, nak bagi Nabi Adam ni berasa simpati kat depa. Kok boleh tolong, pasal kami tak tahan dah duduk di padang mahsyar ni. Jadi dia puji Nabi Adam macam tu. Dia kata kamu ni istimewa. Pasal apa? Pasal Tuhan jadikan kamu tak sama macam kami ni. Kami ni macam manusia biasa, kamu ni manusia pilihan Allah. Dia puji Nabi Adam. Dan disuruhnya malaikat sujud kepada kamu, merendahkan diri. Bukan takat kamu ni istimewa, malaikat pula pergi sujud kepada kamu pula. Tuhan suruh malaikat sujud kepada kamu. Maknanya Adam ni orang hebat. Maka sujud merendah diri semuanya bagi kamu. Dan syafaatkanlah kami ini kepada Tuhanmu. Ayatlah baru mereka masuk jarum. Daripada tolong saya rekomen saya kami kat Tuhan ni, kami teruk dah ni, tak larat tunggu dah di padang mahsyar ni, duk berdiri pun sakit lah, terutun apa semua. Abang macam tu kepada Nabi Adam. Apalah sudahnya kami ini tinggal di azab yang tiada tentu akhirnya ni, tak tahu macam mana ni nak jadi apa kat kami ni. Tolonglah Zat, pilah abang kat Tuhan Zat, tolong Zat kami ni, bagilah kemudahan dekat kami. Tidakkah engkau lihat akan azab yang dera yang kami ada di dalamnya ni? Ni pakai tak larat habis semua, pakai teruk dah ni. Tidakkah engkau pandang yang sesungguhnya telah sampai kepada kami apalah halnya kami ini? Tolonglah pinta apa kesudahannya kami ini kepada Tuhanmu. Tolong Zat Nabi Adam, tolong Zat minta Zat kepada Allah, tolong Zat rekomen kami Zat.
Bila didengar oleh Nabi Allah Adam alaihi salam akan segala perkataan orang-orang yang demikian itu, maka ia pun lalu menjawabnya. Nabi Adam pun bila depa dah minta dok merayu kat depa, kepada dia, dia pun jawab. Fayaqulu lahum, dia kata apa kepada depa? Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaba lam yaghdab qablah mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah wa innahu qad nahani 'ani syajarah fa'asaitu nafsi nafsi nafsi. Kan apa Nabi Adam kata? Bila mereka ni dah berjumpa dengan dia, mereka duk merayu dekat dia, suruh tolong mereka ni. Nabi Adam kata apa? Maka berkata Nabi Adam AS bagi mereka itu. Adam kata bahawasanya Tuhan aku, ni Allah Ta'ala ni, sesungguhnya telah murka pada hari ini akan sebagai murka yang tiada murka dahulunya seumpamanya. Tak cantik jawapan mula-mula tu. Nabi Adam kata ni, aku nak abang kat hampa. Hari ni Tuhan dia cukup marah kat aku macam mana, marah sangat-sangat ni. Sebelum ni tak marah macam ni. Habis tak? Nampak tak? Kita nak jumpa dia, nak minta tolong recommend saat yang kita ni teruk ni. Tiba-tiba dia pergi buat, tak apa nak syok cakap tu. Kan? Kita dah huluk dah proposal bagi kat dia ke apa ke. Dia kata, ish, ramai dah duk minta tolong ni. Jam ke tak? Kan? Dia pula pergi habang kan, dia kata apa? Bukan aku tak tolong, tapi nak pergi jumpa Tuhan ni hari ni marah sungguh kat aku ni. Nabi Adam kata. Dia tak pernah marah macam mana marahnya pada hari ni. Sebelum ni tak marah, okey sebelum ni. Setakat nak sikit-sikit tu boleh lagi nak berjumpa dengan dia, tapi hari ni marah sungguh. Adam kata kepada mereka ni. Dan tiada murka kemudian daripadanya seumpama ni, maknanya sebelum ni tak pernah. Dan sesungguhnya telah ditegahnya akan daku daripada menghampiri pohon kayu. Maka derhaka aku akan suruhnya, diriku. Nabi Adam jawab kat dia. Nabi Adam kata sebenarnya Tuhan marah kat aku sangat pasal apa? Dulu waktu dalam syurga, dulu dia tegah aku jangan duk pergi dekat dengan pokok tu, tapi aku pergi juga. Bila aku pergi juga dia duk marah kat aku ni. Lah ni hampa pergi cari orang lain lah. Aku nak kira, aku nak settle aku. Aku pun ada masalah, aku tak boleh nak tolong hamba. Dia kata apa? Diriku. Maknanya aku nak settle aku. Hamba pergi carilah orang lain. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Ni nak cari syafaat ni. Kalau kita waktu tu pergi jumpa Nabi Adam, pokok Nabi Adam boleh duk renyih, duk tolong kita. Tak boleh juga, kelang kabut kita. Tuan-tuan larat tunggu lagi. Sikit lagi kita baca, boleh? Boleh, baik. Baik, 37 kita tengok, nombor 37. Masalah Adam derhakakan Tuhan itu, iaitu pada masa ia di dalam syurga, dua laki isterinya. Ini nak cerita macam mana yang kata Nabi Adam derhaka kepada Allah. Kan, macam mana cerita dia tu? Yang kata dua laki isteri ni, apa nama dia, antara dia dengan Hawa. Kemudian daripada dijadikan Allah Ta'ala daripada alam ini Adam. Adam ni dia makna dia tiada. Itu beza Adam dengan Adam. Adam ni nama kepada Nabi Adam. Adam, Ain tu adalah makna dia tak ada. Sebelum ni tak ada bumi pun. Sebelum ni tak ada dunia ni. Tapi Tuhan cipta. Dia kata daripada alam yang Adam, alam yang tidak ada, kepada alam yang wujud, alam yang ada sekarang ni. Lalu berfirman Tuhan kepada keduanya, hai Adam. Tuhan dah buat Nabi Allah Adam, Tuhan buat Hawa. Perempuan, tuan-tuan sekalian. Tuhan kata apa kepada mereka? Tuhan kata duduklah kamu keduanya bersuka-suka dalam syurga ni. Tuhan kata kepada Nabi Allah Adam, Tuhan kata wahai Adam, wahai Hawa, aku dah buat hampa duduk dalam syurga ni, duduklah seronok-seronok dalam ni. Duk, nak buat apa buatlah. Makanlah apa yang kamu keduanya suka makan. Dalam ni juga ada pokok macam-macam, ada buah, ada segala makanan. Hampa nak makan apa makan. Kan? Macam tu. Dan pakailah oleh kamu keduanya akan apa yang kamu suka untuk kedua kamu nak pakai. Ada baju-baju apa hamba pakailah, tak ada masalah. Hak semua ni untuk hamba. Dan ambil apa mau di hati di dalam syurga ini bersuka-suka. Hanya jangan kamu hampir kepada pohon kayu. Hampa nak buat apa hamba buat? Cuma aku nak pesan kat hamba dua, kata Tuhan kata kepada Nabi Adam dengan Hawa. Aku nak pesan kepada hamba dua, ada satu pokok kayu ni. Yang ni hamba jangan duk kacau. Jangan duk kacau. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Hak lain semua hamba ambil, hak lain hampa nak guna, hampa nak makan. Yang ni hampa jangan kacau. Dia kata kepada Nabi Allah Adam AS. Kata setengah ulama,
Kan dia kata pokok gandum. Ulama kata ada setengah. Dan kata setengah yang lainnya dia kata itu bukan pokok gandum. Yang kita duk faham pokok apa? Pokok khuldi. Kan kita duk dengar macam tu. Kan ulama kata pokok khuldi. Sekiranya keduanya kamu hampir kepada pohon ini dan kamu keduanya makan akan dia, nescaya derhaka kedua kamu. Tuhan kata. Dan benda ni tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Tuhan kata. Tuhan kata, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Tuhan kata ni, aku buat kat hangpa semua, hangpa duduk, hangpa makan apa semua, jangan hangpa hampiang dua pokok ni. Pokok ni hangpa jangan hangpa hampiang. Kalau hangpa hampiang dua pokok ni, hangpa makan buah dia, hampa akan jadi orang-orang yang zalim. Maknanya hampa akan derhaka kepada aku. Allah Taala sebut kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Rupanya hal yang demikian tegah itu dapat tahu kepada syaitan. Syaitan pun ada dalam syurga waktu tu. Syaitan sudah dengar yang kata Nabi Adam dan juga Hawa sembang dengan Allah Taala. Syaitan duk mak dengar. Syaitan kata cantik. Yang ni yang aku mau ni, syaitan kata. Benda yang Tuhan tegah mereka tak buat, benda tu nanti aku akan suruh mereka buat. Kan? Yang ni kerja syaitan, tuan-tuan sekalian. Dia tak mau tengok orang buat baik. Kan? Dia tak mau tengok. Kita nak buat baik sikit, dia mesti ada jalan untuk nak bagi kacau, bagi benda tu jadi tak baik. Maka syaitan pun merusuh keduanya. Syaitan pun duduk menggoda dan menipu daya Adam dan juga Hawa. Lalu terikutkan apa tipu daya syaitan itu dan hampir kepada pohon yang ditegah Tuhan itu. Syaitan pun pergi kepada Hawa, dia pergi kepada Nabi Adam alaihi salam. Mula-mula dia pergi kacau Hawa dulu. Hawa dia tak mau ke pokok ni dah. Yang ni apa nama tafsiran daripada mufassir ayat Quran ni. Dia pergi kacau Hawa dulu, tuan-tuan. Ulama kata apa? Orang lelaki ni selalunya kalah dengan orang perempuan, tahu tu ah. Dia duk marah kat anak dia apa semua, bini dia main, sudahlah bang, marah apa? Kena ayat sudah tu, lebong tu kan. Yang kata orang perempuan nak jaga elok ni, tuan. Pujuk rayu dia ni. Kan? Kita duk bertegas di surau, duk derai-derai, balik rumah jadi slow. Kan? Ni. Jadi Hawa, bahasa orang tua dia kata Tok Hawa pergi jumpa Tok Adam. Kata ni Tok Adam, jomlah kita pergi tam pokok tu. Adam kata, tak boleh. Tuhan kata jangan duk pergi, jangan gagah pergi tengoklah. Allah pergi tengok ya pun, bukan nak pergi makan. Dia pergi lagu tu mula-mula pun. Kan? Kita pun duk kena jerat lagu tu Dari tadi kita pergi pekan Rabu tengok kedai mai Anwar datang tu. Saja nak pergi tengok besar mana. Jangan duk pergi kita, tak pergi jahanam duit aku. Dah pergi tengok ya pun. Mula pergi tengok Lepas tu dia kata dah alang-alang tengok takkan tong masuk. Kita pun lagu urut paket lah. Masuk tuan-tuan, lipan bara dia beli buah di kalung dia, kita tuan-tuan jadi lipan. Kan? Dia beli 8,000 kali kat kita haji. 8,000 bang. 8,000 gila hang nak kena jual bun aku. Allah bun abang ada 3 jual bila 1. 8,000 rendang daripada hak di batu 6 tadi tong api tu. Kan cerita dia lagu tu. Jadi tu awah ni pun lagu tu lah. Dia pergi kepada Adam apa semua, dia kata jomlah. Dia kata ni setan duk abang. Waktu tu setan kawan baik. Tuan sekalian waktu tu. Allah dia kata ni Haji Tan, dia panggil Haji Tan dah setan. Haji Tan mai tak mau pergi tengok ke pokok ni cantik. Walaupun Tuhan tak bagi pun. Pokok ni, nampak tak kita lagu tu kan? Pokok ni cantik. Adam kata hutang habis. Tuhan kata tak boleh. Putaran Nabi tak apa kita pergi tengok bila pergi tengok tuan-tuan sekalian duk nampak buah ranum bagus apa semua, takkan tak rasa aku kita makan sikit lah. Tuhan bukan kita nak habis semua. Mula nampak dia dekat jam habis. Maka jatuhlah murka Tuhan ke atas keduanya dan dikeluarkan Allah Ta'ala akan keduanya daripada dalam syurga itu dan dijatuhkan ke dalam bumi ini. Bila dah mereka pun dah duduk dekat, mereka pun termakan buah tu. Bila termakan buah tu, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Bila Tuhan dah syaitan dah hasut depa sudah termakan buah tu. Bila termakan, Allah Taala tahu. Tuhan kata aku dah pesan dah ke hampa, jangan duduk dekat. Kalau dekat pun tak boleh, apatah lagi hampa pergi masuk makan.
Bila dah hampa masuk makan, hampa derhaka ke aku. Bila derhaka ke aku, hampa tak boleh duduk atas syurga ni. Aku akan keluarkan hampa daripada syurga menuju kepada bumi. Maka dia kata apa? Lihat tafsir Marbawi. Lagi nescaya dapat beberapa faedah yang disebut di sana pada bicara ini. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi Allah Adam AS akan dirinya sudah derhaka pada Tuhannya. Oh, yang tu maksud dia. Bila mereka ni pakat pergi jumpa dia, Nabi Adam kata apa? Aku derhaka kat Tuhan. Tuhan marah kat aku. Lah ni aku nak pujuk Tuhan untuk pelepas aku ni. Jadi hampa pergi cari orang lain lah kepada mereka yang duk minta syafaat kepada Nabi Adam. Malu muka ia menghadap Tuhan. Nabi Adam pun malu. Minta syafaat orang-orang. Dia kata, aku malu nak jumpa kat Tuhan, nak minta maaf. Takkanlah aku nak minta tolong bagi kat hamba. Macam itulah bahasa kita ni. Lalu berkata ia, diriku, diriku, diriku. Yakni lepaskan olehmu sekalian dan biarkan aku membawa hal ataupun jalan seorang diriku dengan sebab malu ia akan Tuhan sebab ada kesalahannya itu. Dan berkata ia pula, lepas tu Nabi Adam kata apa kat mereka ni? Dah dia pun tak boleh nak tolong mereka. Nabi Adam kata, idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh, fayatuna Nuhan, fayaqulun, ya Nuh, anta awalur rusul ila ahli al-ardi, wa qad sammaka Allahu abdan syakura, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi, ala tara ma qad balagana, fayaqulu lahum Nuh, inna rabbi qad ghadib al-yawma ghadaban lam yaghdab qablah mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah wa innahu kanat li da'watun da'autuha ala qaumi nafsi nafsi nafsi. Apa Nabi Adam kata, tuan-tuan sekalian? Nabi Adam kata apa? Lah ni aku tak boleh nak tolong hamba. Pergilah sekalian kamu kepada orang yang lain daripada aku. Hampa pergi cari Nabi lain lah. Kok Nabi lain boleh tolong hamba? Hampa pergi cari. Aku tak boleh tolong, Nabi Adam kata. Pergilah sekalian kamu kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nampak? Adam kata apa? Lah ni hampa try PJ dengan Nabi Nuh tengok. Koklah dia boleh tolong hamba, hampa pergi. Kan tuan-tuan ni di padang mahsyar ni. Kan dengan panas, dengan apa-apa semua ni. Maka mereka, dia kata, maka mereka itu pun pergilah mencarinya dan datang mereka itu akan Nabi Allah Nuh alaihi salam itu. Setelah sampai ke hadapannya, lalu berkata mereka itu, wahai Nuh. Dia bila jumpa Nabi Nuh, mereka pun pergi. Macam mana mereka jumpa Nabi Adam tadi lah. Mereka pergi kat Nabi Nuh, mereka berjumpa dengan Nabi Nuh. Mereka pun bila bawa keluar mulut kata ni Nuh, kan Nabi Nuh pun usah-usah mereka apa semua. Apa Nabi Nuh kata? Bulan 1 nanti kita akan cerita pula. Okey? Berhenti dekat tu. Boleh? Lagu Anggur tu mau lah tu. Kan? Kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Tuan-tuan, dia secara kesimpulan dia nak abang, itulah kita nanti. Terdesaknya kita. Atas dunia pun kita terdesak, tuan-tuan. Dengan anak nak masuk sekolah. Kalau dah buka sekolah kan, jadi duit nak pakai lah apa semua, kita pergi cari siapa-siapa boleh bantu kita. Dia kata, lah ni bantuan macam-macam tu. Ada bantuan MARA lah, JPA lah, apa-apa semua ni. Hang minta lah, hang isi-isi borang pergi minta tengok. Dia kata, boleh lah aku nak minta. Tapi hang tahu tak berapa ribu punya orang duk minta. Okey, dia kata kita ada satu kawan, dia kata di sana. Kok hang boleh pergi jumpa dia. Itu cerita dia. Kita pun kelang kabut start motor daripada Batu 6 ni pergi tuan-tuan pejabat MARA ke apa ke, pergi jumpa dia. Bila pergi jumpa dia, dia pula duduk buat muka kerot kat kita pula. Aku kalut sikit hari ni, hamai waktu ni. Dah atas sikit, dia kata aku nak tolong bagi kat hang borang ni, hang tolong ejas lah. Hang letak borang aku atas pun tak apa. Dia kata, lah ni hampir Wisma Negeri lah. Dia pergi lagu tu pula. Kita dengar Wisma Negeri, Wisma Negeri lah. Janji anak aku boleh duduk mengaji apa semua. Koyak minyak motor pergi Wisma Negeri pula. Bila sampai Wisma Negeri, kawan kita pula waktu tu baru nak naik masuk dalam lift. Lagu duduk gamit dia pun tengok-tengok kita. Mai. Dan kita pergi kat dia, kata, hang tolong aku Ustaz. Tadi aku pergi bangunan MARA tengok kawan kita ni, dia suruh main kat hang. Dia pun pegang-pegang tengok, kata tak apa. Dia aku cuba tengok macam mana. Tapi aku nak abang bagi kat hang, campur dengan hang hari ni, 366 orang menjumpa aku dah, Jahanam. Dan nampak lah, kita duduk nampak kuih kelam dah ni. Cerita dia, aku nak kena main balik kuda. Dia duduk nampak aku tu. Aku nak kena main balik kuda. Dia ni, duduk main kuda duit dah. Lah bila aku duduk main mengaji apa semua, dia duduk jadi sempit duit apa semua. Bila nak jumpa kawan-kawan buat acara, ya ni bayar ni. Serabut tak serabut kan kita? Serabut lah. Kira main surau malam ni boleh duduk serabut mata duduk tengok kita tapi duduk fikir duit lah.
Kan dia fikir duit, cerita dah lagu tu. Tuan-tuan, kalau atas dunia pun serabut lagu tu pun balik, tak apa nak makan dah, balik pun kira nak bergaduh dengan bini dah. Di padang mahsyar kau tuan-tuan sekalian. Betul tak betul? Ni serabut kepala otak ni nak balik lagu ni, kata abang ni, abang minum kopi. Hang kira nak bagi aku kopi, tak nampak aku hitam berapa kopi dah. Dah kata abang suka kopi malam. Kopi apa aku duk fikir duit nak bagi kat anak ni, dan nak ngaji, hang duk kira lu. Tuan-tuan, bini tak tahu apa ni. Ya, yang kata Hawa ni dia tak tahu apa. Pasal hang lah ajak aku pergi kedai Mahanuat. Oh, rupanya cerita depa. Hak tadi ni. 8,000 aku rendam mentol lah aku nak. Oh, rupanya cerita depa. Sambung lagi. Contoh lagu tu, tuan-tuan sekalian. Boleh faham lah? InsyaAllah bulan 1 ni tak ada apa-apa arah melintang. Kalau tak ada MCO apa, dengar tu macam nak ada pula. Kan daripada kata varian apa, Omicron ke apa, Omicron ke apa, duk main lah ni. Ni nak kena jaga pula tuan sekalian. Kalau tak ada semua tu, insya-Allah kita akan sambung apa kata Nabi Nuh alaihi salam. Adakah Nabi Nuh boleh bantu kita ni? Yang kita ni duk terkepit ketika mana di padang mahsyar. Insya-Allah umur panjang kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ada orang berhajat untuk kita nak buat apa nama doa selamat, buat tahlil doa selamat sikit. Jadi kita buat, insya-Allah kita akan buat lagi nah. Apa bagi tuan-tuan yang nak pergi beli ayak apa semua boleh beli ayak sambil-sambil kita buat nah, kita buat terus. Yang dalam kitab tadi muka surat Allah tau. Saya nak tanda ni siap-siap, mudah ni saya nak abang ni. Tahu mana kita ni? Dia sampai kepada pergilah, kita akan baca nanti. Bila mereka jumpa Nabi Nuh, mereka kata, hai Nuh, engkaulah. Mereka jumpa Nabi Nuh. Rumi, muka surat 72. Okey kan. Tuan-tuan ingat lah, tanda lah. Kalau Rumi, muka surat 72. Sebab kat saya, apa nama, kitab Jawi ni muka surat 44 kan. Rumi 72 44. Baik, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.